Lelaki merokok tapi baik versus tidak merokok tetapi rabak. Koyak rabak guys. So korang pilih yang mana? So macam mana story ni aku boleh come out adalah dengan ada sekali tu aku jumpa kawan aku yang alhamdulillah bakal berkahwin. Tapi dia raise concern berkenaan dengan boyfriend dia tu, which is bakal suami dia tu adalah seorang smoker lah. Dan legit lah soalan ini sebab kita dah lama ditaitkan dengan satu stigma masyarakat mengatakan perokok sahaja equals to penjahat, penjenayah, teruk, tidak layak masuk syurga dan macam-macam lagi. Dan patah balik kepada persoalan yang aku tanya kepada you guys, kau nak pilih yang mana satu? Lelaki merokok tapi baik versus lelaki yang tidak merokok tapi rabak. But disclaimer siap-siap, aku bukan nak tolak tepi yang mungkin ada pasangan yang mana dia terbalik. Tadi kita cerita pasal lelaki, aku just nak patah balikkan kita punya konteks. Boleh jadi pasangan perempuan anda pun merokok juga. Sebab yalah, kita dah zaman moden 2024, zaman TikTok pula. So anyone can be a smoker, one way or another lah. Okay. So yeah, Cik Guluan ada 2 poin yang Cik Guluan nak utarakan kepada dalam video ini. Tapi untuk pembuka bicara kita, Cik Guluan berpandangan yang mana? Cik Guluan lebih berpandangan kepada biarlah lelaki itu merokok tetapi dia sangat-sangat baik when it comes to ciri-ciri kemanusiaan dia. Okay? So, Cik Guluan ada tulis beberapa poin kat sini. So that aku tak terlepas lah apa yang aku tulis. Sebab this is like dah 2 tahun dah tak buat skrip. So, let me gear my grind sikit lah when it comes to nak make it video yang lebih mudah untuk korang faham. So first, mengikut pengalaman Cik Guluan, lelaki yang baik tetapi dia merokok adalah orang yang memang dalam institusi keluarga dia ni, satu, memang dia boleh sustain marriage dia memang sangat-sangat lama. Yang kedua, aku tengok daripada segi perangai dia orang, walaupun dia orang ada habits of smoking, even vaping lah, kita masukkan smoking dengan vaping dia dalam satu kategori yang sama, memang dia orang ni boleh menguruskan family dengan jauh lebih baik dengan berbanding dengan selected few yang mana ada yang bercerai. Tapi aku tak kisah sangat pasal cerai. Tapi the reason dia orang cerai tu for me agak membunuh institusi keluarga itu dengan sangat-sangat negatif. Seperti contoh curang, seperti contoh baru sedar yang marriage ni bukan something untuk dia, dan dia orang baru sedar yang mana it sucks lah sebenarnya menjadi seorang suami sebenarnya. Dan memang tidak menjaga kebajikan anak-anak misal kata. Hence diorang for me tak bagus lah family yang jenis macam tu. Dan mula-mula aku pun ada satu perspektif yang negatif jugalah when it comes to seorang perokok je lah. Seorang perokok, bau yang sangat teruk, dan dia memang mengganggu gugat environment yang kau tengah duduk. So bayangkan kalau kau tengah duduk dekat dalam living room, and just imagine lelaki itu merokok dalam living room. So memang benda tu mengganggu. Tapi pengalaman aku sebagai orang yang dah tengok family yang memang dah sustain marriage dia dah lama, dah jadi seorang ayah, dah ada 2-3 orang anak, aku dapati perokok yang bagus memang dia takkan merokok depan orang. Trust me. Dia pergilah kedai mamak ke, dia pergilah ke mana-mana ke, dia jumpa mak mentua ke, dia maybe dengan kawan-kawan lah kot dia akan merokok. Tapi oftenly memang takkan dia merokok depan family yang tersayang lah. So tu pengalaman aku lah. Berbanding dengan satu lagi Malaon ni, okay, di mana mereka tidak merokok tetapi banyaklah sifat-sifat keji yang mereka buat. Antaranya berbohong dengan pasangan, tak jaga kewangan dalam institusi keluarga mereka, tidak berlaku jujur, and banyak bermain dengan manipulative setting yang mereka buat di dalam institusi keluarga. Seorang narsisis umpamanya. Narsisis ni panjang lah nak cerita. Tapi itu salah satu punca kenapa aku lagi setuju dengan pasangan yang merokok, tetapi dia adalah perwatakan yang sangat-sangat baik. Okay? Dan yang kedua, korang kalau nak menerima sesuatu itu dan korang nampak baik, misal kata kan, oh ini bakal suami aku memang baik gila, boleh bagi aku pendapatan, boleh layan dengan aku dengan baik. Tapi good package comes dengan benda-benda kecacatan dia sekali. So mana-mana produk lah, kalau korang tengok even produk Apple sekalipun, korang boleh tengok despite of dia punya LCD sangat cantik ni semua, tapi dia punya charging rate dia memang sangat-sangat rendah nak dibandingkan dengan kompetitor yang dekat luar sana. Okay, so nak cakap dekat sini, apa benda yang korang nampak 10 perkara baik, mesti akan ada 1-2 perkara yang baik. So di mindset yang sangat-sangat penting to those yang memang sedang berhadapi dengan sama ada tunang ataupun suami yang masih lagi merokok, korang kena ingat
dalam 10 perkara baik yang dia buat, dia layan you dengan sangat baik, sifat-sifat yang baik yang dia lontarkan dekat you guys, dan korang rasa macam like satu benda keburukan itu iaitu merokok akan menghalang keluarga you guys menjadi lagi buruk, that doesn't make sense, betul tak? Sebab pada akulah, apa yang dia buat 10 perkara yang baik itu akan menenggelamkan ataupun akan menyebabkan, let's say lah dia ada masalah untuk merokok, dia akan slowly sama ada dia kurang merokok ataupun dia terus tak merokok dah lah dalam diri dia sendiri. So dalam poin kedua ni, aku just nak cakap yang tak kalah dengan 10 perkara yang baik dan satu perkara yang buruk, kita boleh konkludkan dengan satu perkara yang buruk, dia ni adalah orang yang keji, orang yang hina, orang yang korang nak tolak sampai mampus. Korang kena fikir banyak gila lelaki-lelaki yang nampaknya bagus, tetapi bila kita kahwin, bila kita berpasangan dengan dia, memang dia ni adalah malaon lah sebenarnya cakap. Dan adakah kau sanggup hidup dengan seorang malaon tetapi nampaknya baik berbanding dengan seorang yang sekarang ni sedang struggle, iaitu dia sedang struggle addiction dalam merokok, tetapi dia boleh buat 10, 100 kebaikan untuk you guys, untuk anak-anak you guys, untuk family you guys. So, dengan 2 poin ni, adakah Cikgu Uluan nak cakap yang kita merelakan pasangan kita like merokok selama-lamanya? Oh, korang memang silap lah. Aku tak cakap benda tu. It's not that message. Maksudnya, bila kita buat perkara keji, macam Cikgu Uluan sekarang ni kan. Cikgu Uluan sekarang ni seorang yang gemuk, obese, yang berat dia dalam 108 kg. BMI hampir dekat 40 kot, sampai dah. So, bila aku dah identify yang mana aku sekarang ni gemuk, dan memang pasangan kita tak suka lah pasangan yang gemuk. Aku sendiri pun tak suka orang yang gemuk. So, adakah aku nak gemuk like forever? Tak. Sebab tu aku mengambil keputusan untuk pergi jogging, and then tahun ni baru masuk nak main gym ni semua. Untuk aku berubah. Tapi at the same time, aku memang kekalkan lah aku punya habit yang baik sebagai seorang suami, sebagai seorang human, melayan isteri untuk pergi kerja, untuk dia dapat pendapatan ni semua out of kata apa, freedom lah senang cakap. Dia nak, dia pergi buat, dia dapat duit, okay fine, it's okay for me lah. At the same time, aku menjaga juga kebajikan dia. Kalau dia rasa dia tak ada duit, aku boleh bagi. And then, yelah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time, baju kotor dia, aku yang basuhkan dan sebagainya. Dan aku kekalkan kat situ. Apa yang korang boleh buat untuk pasangan-pasangan macam ini adalah, number one, korang memang at least kena letak satu rule yang dia boleh follow secara mudah. Mudah saja untuk kes merokok ni adalah, cukup bagus adalah untuk dia tidak merokok, satu, depan korang, kedua, depan family, ketiga, depan anak-anak lah, kalau you guys ada anak-anak. Benda ni sangat-sangat penting pada aku, sebab orang yang baik, dia tahu sensitivity setempat lah. Okay. Dan kalau dia macam like merokok depan kawan-kawan tu, boleh kau tim lagi lah. Tapi it is orang kata apa, red line untuk dia merokok depan family, something like that. Itu pun untuk mengajar dia untuk like, okay, abang dengan family, abang tak boleh merokok. Tapi dengan orang lain ni bukanlah boleh, tapi kalau you rasa you terpaksa juga nak spam dua ni semua, you buat lah. Okay. Dan yang kedua, yang ni mungkin ramai tak setuju dengan aku, is kalau dia nak merokok, dia merokok lah. At least dia bagi tahu korang, yang I nak pergi spam dua jap, abang nak pergi kat belakang ni jap. Lebih baik dia bagi tahu korang daripada dia tak bagi tahu korang. So ni logik dia. Okay. So dalam berpasangan, pada aku adalah, dia buat jahat tak kat mana pun, dia nak merosakkan diri dia tak kat mana pun, make sure dia bagi tahu apa yang dia tengah buat. Jangan sampai tahap like, tiba-tiba balik kerja, tiba-tiba bau rokok, and then kau pun cakap, abang merokok Lepas tu tiba-tiba dia kata, mana ada abang merokok, kenapa kau nak attack aku macam tu? Padahal dia sedang merokok. So aku rasa dengan mewujudkan satu keadaan yang mana pasangan ni saling bohong-membohong, lagi-lagi lelaki tu yang sedang bohong, tidak bagus lah when it comes to longer terms of berpasangan ni lah. Lebih baik dia berlaku jujur. Minta maaf yang I terpaksa smoke, memang dah tak tahan sangat, tapi abang try lah esok untuk kurangkan bla bla bla. So aku memilih jalan untuk dapatkan 100% honesty. Walaupun kau tengah struggle, kau tengah hapus tak kat mana pun, you let the pasangan know lah. Dan yang ketiga, untuk kita konkludkan video kali ini, untuk episod kehiduluan, which this is the first episode. Nanti aku bagi tahu apa dia punya visi of kehiduluan ni untuk you guys. So untuk conclusion, last point adalah, make sure korang always see good in him lah, senang cakap. Okay. So pengalaman aku dengan orang-orang yang memang dah addicted to perokok, diorang ni adalah orang-orang yang sangat-sangat baik, dan jarang aku
unfriend diorang, aku block diorang, aku tak setuju dengan diorang. Sebab pada aku orang yang merokok ni dia ada some pain, lagi-lagi sejak daripada kecil yang dia sedang endure. Dan kira elok lah dia respect korang dengan tidak merokok depan korang. Dan apa yang kita boleh buat, you sebagai seorang perempuan melihat lelaki sedang merokok tetapi dia adalah seorang yang baik, is actually just stick to the benda bagus yang dia boleh deliver untuk you guys lah. Ini sangat penting sebab pada aku, ialah kita orang Islam, kita percaya kepada peluang kedua, peluang ketiga. Dan as long as dia merokok dalam keadaan dia tidak ganggu orang, dia tidak hutang dengan orang semata-mata nak merokok, dia tidak pukul korang, itu paling lahanat lah. Bila dia dah start pukul korang semata-mata dia nak buat benda apa dia nak buat yang negatif, it is okay, just bagi ruang. Kalau korang tengok ingat tahun 2000-an, zaman di mana artis tengah berhijrah untuk pakai tudung umpamanya kan. Dan kalau korang tengok kat situ ada dua golongan. Satu golongan yang memang menyokong gila dengan apa yang artis ni buat. Tapi ada satu golongan, which ni golongan aku juga, aku pemikiran negatif juga dulu, is aku rasa macam like, ini gimmick je untuk naikkan nama dia balik. Mentang-mentang dia artis tapi sekarang ni dah tak relevan, so dia berhijrah daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung. Now kalau aku mengambil mindset negatif aku sekarang, orang-orang macam mana, Miss Nina ni semua kan, dia takkan mampu buat baik macam tu lah, sebab aku tak bagi dia peluang. So itu kekurangan mindset lama aku dulu. So aku mengambil jalan sekarang ni, who dares to say that orang yang merokok ini akan selama-lamanya merosakkan diri dia. Itu je yang korang kena fikir. Korang yang ada pasangan yang mengalami masalah yang sama, addiction merokok, korang boleh ceritakan korang punya kisah-kisah korang dalam ruang komen, so that kita boleh baca bersama-sama lah. Okay? So until then, kita jumpa on the next episode. Now, ni apa pula Cikgu Luan? Nak buat projek kehiduluan. Okay? So, projek kehiduluan ni adalah satu eksperimen yang Cikgu Luan nak buat. So, just sekadar satu siri mini podcast yang dia punya objektif dia, kalau aku tulis ni, sebab aku dah lupa apa objektif dia. So, objektif yang aku tulis adalah soalan yang terlintas di minda yang rare, tetapi semua orang ada soalan yang sama. So, seperti contoh macam episod kali ni kan. Episod kali ni aku dah get dalam otak aku dalam seminggu lebih. Dan benda ni dah lama bermain dalam fikiran aku. It's just that aku macam tak terfikir pun nak buat video. Dan aku rasa soalan ni sangat-sangat penting untuk kita bincangkan lah. Ini bukan jawapan sebenar. Again, ini adalah pendapat pribadi aku. Tapi ini adalah satu persoalan yang macam kita wajar untuk berfikir. Sebab I think kalau benda tu pernah terlintas dalam minda korang, siapa yang nak jawabkan? Itulah dia, okay? So, walaupun aku cakap ini bukan jawapan penuh yang korang boleh hadam, korang kena jumpa ramai-ramai orang lagi when it comes to nak hadam betul-betul soalan ni, jawapan dia apa. Tapi platform kehiduluan ni akan menjadi satu platform yang menyebabkan, ni pendapat Cikgu Luan, dan aku rasa aku boleh ambil benda positif kat situ, benda negatif aku tinggalkan. Tapi soalan itu akan kekal menjadi korang punya titik tolak untuk menjadi better and better lah dalam kehidupan. Okay. So itu saja daripada aku sebagai owner kehiduluan. Okay. Stay tune untuk episod-episod seterusnya. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Saya Pergil. Saya Hutan.